إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد. Yang hormati pengurusi surau, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada bulan ni setelah lama kita tidak bertemu sejak PKP pertama lagi pada Mac 2020. Dan kita bertemu pula pada bulan 8 ini sekitar 4 ataupun 5 bulan yang kita tidak bertemu lah. Masih lagi membicarakan dan masih lagi sihat, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun semakin sihat sebenarnya sejak PKP. Dan saya masuk balik sekolah dah. Saya dah start balik mengajar pada 28 hari bulan yang lalu, bulan 7. Masuk balik setelah cuti setahun. Cuti tanpa gaji. Ni ada gaji pula tapi bulan 10 baru masuk. Lambat pula cuti. Tapi alhamdulillah lah sebab disupport dengan sedikit perniagaan yang saya buat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun dalam rancangan untuk letak jawatan sekitar penghujung tahun ini insya-Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita membicarakan tentang faraid dan mungkin banyak yang kita telah tinggalkan. Namun begitu saya saban kalau setiap minggu tu mesti ada 2-3 kes yang saya kongsikan dalam Facebook saya tentang pengiraan. Dan petang tadi pun ada seorang makcik daripada Kuantan telefon tentang isu pusaka juga. Bagaimana mertua dia telah wasiatkan sebab dia ada seorang anak yang mati dulu. Dia ada 7 anak sulung mati awal dan meninggalkan cucu. Meninggalkan anak-anak itu cucu dia lah. Jadi dia kata mertua dia telah wasiatkan agar dia ada 7 biji rumah. Anak 7, rumah pun ada 7, rumah sewa. Dia wasiatkan agar salah satu daripada rumah tersebut diberikan duit sewa tu beri kepada seorang cucu daripada anak lelaki dia yang telah meninggal. Beri itu sepanjang dia belajar. Mana ada syarat nak beri itu sampai sepanjang dia belajar. Dan orang tu dah tua dah sekarang ni, dah ada anak pinak dah, habis belajar lah. Maka makcik ni tanya saya sebab suami dia dah meninggal, anak kepada mertua tu lah. Nama pun mertua, suami dia meninggal dah. Jadi dia risau, takut bila mana dia stop pemberian duit sewa kepada anak saudara dia tu, iaitu cucu pak mertua dia, dia takut termakan hak orang lain. Ni orang yang hebat, Allah Subhanahu wa taala. Dia menilai segala harta benda sikit ataupun banyak, dia bukan berkait dengan dunia tapi berkait dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tak, ni bukan 6.1 bilion tapi 400 ringgit sebulan. Nak sebutnya keadaan suasana masyarakat, ada orang yang cakna kepada harta benda yang dapat kepada dia. Maka saya sebut ikut kefahaman yang dia nyatakan, sebab wasiat tu hanya beri untuk tempoh anak tu belajar. Jadi bila mana di stop pemberian tersebut, jadi isu baru pula. Cucu marah. Dia kata dulu bagi, sekarang tak bagi. Nah, ni isu panjang tuan sekalian. Ada orang faham lah. Ada orang tak faham, dia akan buat tak faham. Jadi dalam isu ni saya bagi pandangan, walaupun kata bukanlah orang yang mahir dalam memberi pandangan, cuma nak sebut memang tidak ada masalah kalau dah stop dah pemberian kepada cucu tersebut, sebab cucu tu habis belajar lama dah. Bukan setakat habis belajar, dia pun ada kehidupan sendiri, harta pun banyak dah. Tapi disebabkan nak 400 tu, nak juga. Ni keadaan. Jadi kita nasihat tak apalah, kalau mati pun senyumlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tersebut insya-Allah. Jadi kita sampai mana berhenti lama. Tu yang nak tanya tu. Siapa masak apa? Siapa dia tanda? Dia 139. Muka surat 139. Betul 139. 142. Ya, 142 2B. Nak habis dah kitab ni. Apakah institusi yang mengendalikan pembahagian harta pusaka dan undang-undang berkaitan dengannya? Kita berhenti tu 26 bulan 2, 6 bulan tak mari. Jawapan.
Institusi bila kita meninggal dunia, yang mana yang mengendalikan harta pusaka kita ni? Kalau harta banyak, tu sebab tak salah buat harta, silakan buat, kata Allah SWT. Yang salahnya tak reti nak tadbir harta. Tu masalah. Baik. Urusan pembahagian harta pusaka dikendalikan oleh 4 institusi yang telah ditetapkan bidang kuasa masing-masing. Ianya seperti berikut. Yang pertama, amanah raya. Amanah raya, dekat mana? Dekat bangunan, dekat Green Town, berdepan dengan bangunan persekutuan, tepi KWSP. Dalam bangunan KWSP ada pusaka kecil, ada sebelah sana. Amanah raya berhak mengendalikan harta si mati yang hanya meninggalkan harta alih sahaja dan nilainya tidak melebihi 600,000. Tidak melebihi 600,000. Berpandukan kepada Akta Perbadanan Amanah Raya Berhak. Contohnya, si mati hanya meninggalkan wang simpanan di institusi keuangan, BSN, ASB, tabung haji dan bank-bank yang lain. Jadi kalau tuan-tuan duit banyak, tu saya pesan banyak kali dah. Jangan kita kedekut nak bagi tahu kepada pasangan kita nombor PIN kita ke. Ni untuk memudahkan, tak nak panjat amanah raya. Amanah raya ada cas dia. Tapi kalau kita siqah, percaya dengan pasangan kita, kita kata kat kekasih kita, isteri, wahai kekasihku, walaupun sama-sama kedua dah, kekasih jugalah. Isteri kita 40 tahun, 50 tahun duduk bersama. Bulu ketiak kita boleh tahu berapa lah ada. Takkan nombor PIN pun kita nak sembunyi kan? Nak tutup. Isteri tanya berapa nombor PIN? Tak boleh. Baik, ada sebab tak bagi. Mungkin ada pasangan yang kedua ataupun cawangan kedua, ketiga dan keempat. Bukan kena siqah. Macam isteri saya tahu nombor PIN dia. Dia tahu nombor PIN saya. Mana kalau dia nak ambil solat duit saya pun boleh, saya nak solat duit dia pun boleh, tak ada masalah. Cumanya kena percayalah tu harta dia. Ingat, harta isteri ni harta isteri. Harta suami adalah juga milik kepada isteri. Kenapa saya kata macam tu? Sebab dia ni renyah, banyak kerja, nak kena pergi sana. Kemudian bukan kalau kita pergi tu dapat selesai terus. Banyak pula prosedur dia. Bukan kita seorang je yang menghadapi kes kematian. Bertimbung fail dia. Kadang-kadang lama kalau kita tak prosah telefon, memang dia akan turun fail. Dah kita nak atas. Bila banyak orang ke atas lagi kita ke bawah dah. Jadi maksud saya adalah, kalau jenis yang susah kita nak keluarkan, ASB payah orang lain nak keluarkan. Kalau kita rasa dah sakit berat sangat, cepat-cepatlah Allah SWT transfer ke bank ataupun yang mana yang memudahkan untuk dikeluarkan wang tersebut. Kecuali lah tuan-tuan memang tak percaya pada bank di dunia ni, simpan dalam almari, robok dalam rumah. Itu tak apa. Ataupun gali dalam tanah macam Allahyarham Datuk Haji Sata dalam cerita Alibaba Bujang Lapuk. Betul? Tanah dalam rumah. Itu lain lah. Kalau tuan-tuan macam ada orang macam tu, dia simpan dalam almari, dia simpan bawah bantal puluh ribu. Memang dia tak percaya kat bank. Dia kata bank ni kapir punya, dia kata bergerak nana semua. Kenderaan, kereta, motosikal, saham, dividen dan sebagainya, kalau ada masalah ni sahaja, pergi ke amanah raya. Susah tak? Tak tahu. Tuan-tuan pergilah. Boleh cakna sendirilah keadaan macam mana. Yang kedua, seksyen pembahagian pusaka ataupun pejabat tanah disebut pusaka kecil. Ni kalau melibatkan tanah, harta tidak alih ataupun yang ada duit pun dia boleh takbir kat sana. Sekarang ni dah mencecah sehingga 2 juta. Dia kata apa? Di peringkat negeri atau daerah dikenali sebagai unit pembahagian pusaka. Sinilah tempat orang berair mata, berbalak, berparang, berkapak dalam hati lah. Tak bawa betul-betul takut kena tangkap. Di sinilah banyak. Di sinilah orang yang mahir. Orang tengok macam mana keadaan orang Melayu kita ni yang jenis berbalak bab pusaka. Ni banyak sini. Orang non-Muslim pun sekali. Mengendalikan harta si mati yang meninggalkan harta tak alih tanah sahaja atau harta tak alih berserta dengan harta alih seperti duit simpanan di bank dan sebagainya dan nilainya tidak melebihi 600,000. Sekarang dah naik dah. Bukan 600,000 dah, lebih daripada 600,000 boleh pergi ke pusaka kecil. Ni baru orang tanya baru ni. Seorang mati, dia tak tahu nak buat apa dia. Orang tanya daripada Ampang. Dia tanya macam mana ustaz nak buat? Adik kawan dia meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan adik-beradik.
Macam mana nak buat? Kita kata pergi pusaka kecil lah. Kalau melibatkan rumah, ada sebiji rumah aja. Dan di sana tuan-tuan akan dibicarakan ataupun kita akan bincang. Tuan-tuan kalau ada pengalaman boleh kongsilah dalam Facebook masing-masing, bukan sinilah. Kongsikan apa pengalaman. Ada pengalaman sampai satu lori, nak satu bas pergi. Konon maksudnya ramainya datang sebab apa? Nak masuk nama semua dalam geran tanah. Tanah sekangkang mangki. Tapi disebabkan semua nak dan nama dalam tu memang dapat. Masa bicara kuasa, banyak mana nama nak masuk silakan boleh. Tak ada masalah masa bicara kuasa. Tapi apa gunanya nama banyak yang akan menyebabkan kesusahan kepada keluarga kita lepas. Itu sebab kita dah belajar dalam pusaka ni ada nama konsep taharuj, keluar daripada pemilikan. Teman tak nak lah, teman ada rumah dah, awak dah ada rumah dah dekat Langkap, dekat Botel, Boston, Paris, Paris, semua ada belaka. Kau mengambil lah, aku tak nak. Tak apa, lepas. Dalam borang tak tulis dah, dia lepas. Tapi tak ada, sebab kadang-kadang orang nak berebut lebih-lebih lagi, dia tahu tanah tu kerajaan nak ambil dan sebagainya. Lagilah dia berebut yang ni. Tak apa, itu hak masing-masing, terpulang. Dan tiada berwasiat mengikut Akta Wasiat 1959. Undang-undang berkuat kuasailah Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian 1955 dalam kurungan Akta 98, pindaan nilaian pusaka kecil kepada 2 juta dah dikuat kuasakan. Masa saya tulis ni tak kuat kuasa lagi. Sekarang dah kuat kuasa dah. 2 juta boleh dibicarakan dekat sistem section pembahagian pusaka ataupun pejabat tanah pusaka kecil tersebut. Contohnya, si mati meninggalkan 2 bidang tanah sahaja atau meninggalkan 2 bidang tanah dan duit simpanan di lembaga tabur haji, maka kat sanalah diselesaikan masalah. Jangan pula tuan-tuan kes tanah pergi jumpa dengan kita ustaz biasa yang mengajar faraid. Memang kita boleh nasihat saja, tapi tak boleh nak selesaikan masalah tuan-tuan. Ingat tak? Dan di sinilah berlaku juga orang nak berlebong, menipu. Bila tanya waris berapa orang? Tak ada, saya seorang je waris, tunggal. Yang lain memang saya anak tunggal. Memang dia tipu hidup-hidup dengan pegawai pejabat pusaka. Yang tu tak ada masalah, tuan-tuan jangan risau. Kita boleh caveat, kalau melibatkan tanah boleh masuk caveat untuk menghalang dia daripada melakukan jualan dan sebagainya. Hatta caveat ni kalau kita tempah nak beli tanah, nak beli tanah kat Cepor, kita bayar dah deposit 5,000. Tiba-tiba orang tu jual kat orang lain, kita boleh caveat tanah tu. Kalau kita nak main dengan dia lah, kita boleh caveat, ada hak untuk caveat tanah tersebut. Tapi jangan main-main dengan caveat lah. Banyak juga macam kes atas keluarga saya sendiri pun ada kes macam tu, caveat masuk nama tak puas hati begini. Ingat ustaz saya tak ada masalah. Mana masalah juga. Nombor 3, mahkamah tinggi, pusaka besar, bukan puaka, pusaka. Mengendalikan harta si mati yang meninggalkan sama ada harta tak alih atau harta alih yang nilainya melebihi 600,000 atau harta berwasiat bagi bukan Islam walaupun nilainya kurang daripada RM600,000. Mahkamah tinggi juga mengendalikan kes-kes rayuan atau boleh kita kata dalam bahasa mudahnya, dalam kes-kes berskala besar, mahkamah tinggilah tempat untuk selesaikan masalah. Kalau tuan-tuan ada ratus ribu juta ringgit, maka di sanalah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dikendalikan. Dalam bab-bab ni saya tak berapa nak reti sangat, cuma kita menulis apa yang sepatutnya. Kalau berlaku masalah, tuan-tuan pergilah ke tempat-tempat yang saya nyatakan kat sini. Yang keempat, mahkamah syariah mengendalikan kes penentuan waris dan bahagian setiap orang waris yang dikeluarkan dalam CJ Faraid. Siapa pernah ada pengalaman CJ Faraid tu nak tunggu berapa lama? Ada sebulan, 2 bulan. Ikut cepatlah, ikut rezeki kita. Ini berdasarkan kepada enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Ni mahkamah syariah ya, tak ada di jabatan agama. Jangan pergilah pejabat agama. Jangan pergi sebab dia takkan tahu. Pergilah tempat lain. Mana? Mahkamah syariah. Nak dapat CJ Faraid, dia bukan boleh buat sendiri. Kita kira minta Ustaz Said kira, dia pun print sendiri CJ Faraid, tak kira, tak diiktiraf. Baik. Ini berdasarkan kepada enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri atau Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 dalam kurungan Akta 505. Di samping itu, mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa dalam hal berkaitan wasiat, hibah, wakaf, sah taraf anak, perkahwinan, harta sepencarian,
Nak nikah seorang lagi pun sini juga kata Allah SWT di mahkamah syariah, bukan di jabat agama itu dapat pengesahan saja. Pergi ke jabat mahkamah syariah. Saya ada pengalaman bukan nak nikah seorang lagi. Pengalaman tu tentang yang kita sebut sebelum tadi, yang tadi. Nak sebut tentang Allah SWT sekalian, penting kita kena tahu tempat-tempat yang perlu kita tuju. Dan dikatakan amanah raya sekarang pun boleh mengeluarkan CJ Faraid dah. Baik, mereka ada kuasa yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka. Soalan ke-117, apakah dimaksudkan dengan CJ Faraid? CJ Faraid atau perakuan ahli waris ialah satu sijil atau perakuan yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah berhubung dengan harta pusaka si mati orang Islam, waris-waris yang berhak dan bahagian-bahagian masing-masing terhadap harta pusaka tersebut. Macam kita kira tu, macam tu lah lebih kurang. Nah, kalau bab satu lapis tu mudah sangat, dua lapis mudah lagi, mari tiga lapis dia akan jadi nombor besar, ratus ada, ribu pun ada kadang-kadang pembahagian. CJ ini mengandungi nilaian harta pusaka si mati, nama-nama ahli waris yang berhak dan bahagian masing-masing. Kalau tuan-tuan reti faham internet, tak pernah tengok CJ Faraid, Google lepas ni, tulis CJ Faraid, Google image, keluarlah rupa CJ Faraid tu macam mana. Baik, tak pernah tengok, dia kata tak pernah mati lagi ahli waris, pewaris tak pernah mati. CJ Faraid hanya dikeluarkan apabila terdapat permohonan daripada waris-waris atau pihak-pihak tertentu yang berhasrat untuk membahagikan harta pusaka si mati mengikut hukum Faraid. Kalau nak Faraid, dia akan keluarlah CJ Faraid tersebut. Ni pun kadang-kadang bila keluar CJ pun ada orang tak puas hati lagi dengan pihak mahkamah. Padahal itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikeluarkan. Baik, soalan ke-118. Di manakah permohonan CJ Faraid boleh dibuat? Bagi permohonan melibatkan ahli waris berlapis-lapis, permohonan perlu dibuat di mahkamah tinggi syariah. Ini kalau kes kematian berlapis banyak sangat. Baru ni ada orang jumpa kita, dia tanya tentang 5 kali mati. Bukan seorang tu mati 5 kali. Maknanya 5 kali ahli waris tu mati dengan jumlah yang berbeza. Seronok kita kira bab ni. Nantilah pada penghujung pengajian kita boleh belajar dalam bab pengaraan kes munasakhat. Dekat Malaysia ni kita kenal ada seorang sahabat kita, Ustaz Hilmi. Hebat. Dia pakai Excel je. Kita pakai tangan gitu tulis manual, dia pakai Excel. Senang sangat dikira. Dah kira, print out boleh, tak ada masalah. Dia antara pakar lah. Dan dia telah mengarang buku namanya Fajar Faraid. Dia telah buat, itulah tu dia buat tu. Roda Faraid tu dia buat tu. Itu Ustaz Ilmi. Baik, sebagai contoh bagi ahli waris yang berlapis, seorang lelaki mati meninggalkan 5 orang anak dan cucu-cucu. Salah seorang anak lelaki tersebut mati selepas kematian lelaki tersebut, jadi anak kepada lelaki yang mati merupakan ahli waris bagi kes tersebut. Dalam kes ini terdapat lapisan ahli waris iaitu anak dan cucu. Kematian berlapis ni kalau kita kira untuk mengajar orang awam, baik tak payah. Baik kita kira satu-satu. Mati seorang, selesai yang ni, kemudian selesai pula yang kedua. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kita belajar nak memahami, memang kita kena belajar macam mana pengiraan kematian berlapis tersebut. Baik, soalan ke-119. Apakah dimaksudkan dengan masalah musytarikah ataupun musytarakah? Pada asasnya, kaedah pembahagian pusaka adalah dengan mengutamakan pemberian pusaka kepada ashabul furu' terlebih dahulu. Dan jika terdapat baki, maka ianya akan diberikan kepada ahli asabah. Tuan-tuan ingat ke tak lagi ni? Dan 6 bulan tak belajar ni. Apa dia ashabul furu'? Apa dia ahli asabah? Kita ulang sikit sebagai pengajaran. Ashabul furu' ni ahli waris yang kadar dia syarat tetap. Yang kita belajar 1/2, 2/3, 1/4, 1/6, 1/3, 2/3 itulah yang kita belajar. Ahli asabah ni siapa dia? Ahli waris yang kalau dia seorang, dia dapat semua harta. Kalau ada ahli waris ashabul furu', maka ahli asabah ni akan dapat baki. Kadang-kadang dia tak dapat langsung. Ini ahli asabah. Okey. Nabi kata, berikanlah hak pusaka faraid kepada ahlinya yang berhak, dan apa-apa yang berbaki maka diberikan kepada lelaki, yakni secara asabah. Biasanya ghalibnya lelaki mendapat secara asabah. Masalah ni dinamakan masalah musytarikah kerana ianya terkeluar daripada kaedah yang biasa diamalkan. Tuan-tuan perhatikan kat sini. Sarimah meninggal dunia.
dan meninggalkan suami, ibu, dua saudara lelaki atau perempuan seibu dan seorang saudara lelaki kandung. Tengok Sarimah mati, Datuk Sarimah hidup lagi, ni Sarimah lain. Dia meninggalkan suami, suami dapat 1/2. Sebab apa? Sarimah tidak ada anak, suami dapat 1/2. Dan dia meninggalkan ibu, ibu dapat 1/6. Sebab apa dapat 1/6? Ada bagi si mati saudara, iaitu adik-beradik lebih daripada seorang. Saya dah tulis dalam kotak. Dua saudara lelaki atau perempuan seibu, dua orang, dia akan dapat 1/3. Sebab apa 1/3? Sebab dia dua orang dan lebih atau lebih, dan kerana tidak ada orang yang boleh menghalang dia daripada dapat pusaka. Saudara lelaki kandung, dia akan menjadi asabah. Asabah ni apa dia? Ahli waris yang akan dapat baki harta. Dalam kes ni kalau kita buat pengiraan, kosong. Saudara kandung dapat telur, tak dapat apa. Nampak dah situ? Mesti orang tanya dah, kenapa si ibu dapat, kandung tak dapat? Kandung ni bapak sama, mak sama. Maka kita sebut, sebab saudara si ibu ni ashabul furud, ahli waris yang kadar dia Allah tetap. Abang kandung pula, dia ni kadar dia tu disebut sebagai asabah, ahli waris yang kalau ada dia seorang dapat semua, kalau dia ada ahli waris yang lain, dia hanya dapat baki. Dalam situasi ni, dia tak dapat apa-apa. Memang dia tak puas hati ya. Dan dia adik-beradik sebapak, seibu. Tiba-tiba si ibu je dapat. Tu sebab jangan main-main dengan si ibu. Ada ulama menafsirkan kenapa Allah bagi si ibu ni kadar macam tu. Salah satunya untuk menjaga hak anak zina. Anak zina, tuan-tuan sekalian. Anak zina ni dia nisbah kepada bapa ke pada ibu? Pada ibu. Kalau ibu dia kahwin, dapat pula adik-beradik yang lain, tetap anak zina tu anak dia yang sah. Tetap. Maka suami dah akan dapat berapa? 1/2 ke 1/4? 1/4. Bukan 1/2. Kalau lah dia nikah dengan mamat seorang, dia ada seorang anak zina, nikah pula dia nikah dengan mamat, tak ada anak dah. Dan dia mati, perempuan tu mati, maka mamat dapat 1/2 ke 1/4? 1/4. Kenapa 1/4? Sebab si mati tu ada anak, walaupun bukan anak yang jalan yang sah, tapi dinisbahkan anak zina kepada wanita. Tu kena ingat itu. Itu ada ulama sebut macam tu. Jika diperhatikan pada masalah dan darjah di atas, kita dapati bahawa saudara lelaki kandung tidak mendapat bahagian. Dapat telur tadi kan? Telur ada dah, dapat telur lagi. Sedangkan darjat kekerabatannya dengan si mati lebih dekat daripada saudara lelaki seibu tadi. Betul lah. Sebab kakak, bapak dan mak sama. Maka di sini berlaku masalah yang menyebabkan para ulama telah bersepakat dengan menyatakan bahawa, dengar ni masalah yang special. Dengan menyatakan bahawa saudara lelaki kandung akan berkongsi dengan saudara perempuan, saudara lelaki atau saudara perempuan seibu dengan kadar yang sama, dengan tidak membezakan antara laki-laki dan perempuan. Dah jadi macam adik-beradik seibu pula dia jadi. Sebab kalau tak buat macam tu, memang tak dapat. Dan kalau tak dapat, tak aci pula. Tu gitu. Itu sebab keluar jadi hukum ni. Ni bukan kita buat ni. Zaman sahabat lagi buat hukum ni. Sebab hukum ni tak terjadi pada Rasulullah, pada zaman Rasulullah. Dia terjadi pada zaman sahabat Nabi SAW. Maka raja ini menerangkan dengan lebih lanjut masalah tersebut. Tuan tengok pada buku tersebut. Tengok pada buku tersebut. Saya buat perkiraan sini ya. Mula-mula kita tengok masalah sebelum berlaku kes musyarakah. Salimah mati. Salimah, dia ada suami, dia ada ibu, dia ada dua saudara. Tak kira lelaki ke perempuan, tak kira. Seibu ni, kenapa saya kata tak kira? Sebab dia sama je, lelaki ke perempuan ke, campur ke lelaki perempuan, tetap sama je kadar, tak ada beza. Kita letak sini saudara, letak perempuan, saudara perempuan seibu. Berapa orang? 2 orang. Bila 2 orang, suami akan dapat 1/2 sebab Salimah tidak ada zuriat. Ibu dapat 1/6 sebab apa?
Sebab Salimah mempunyai adik-beradik lebih daripada seorang. Dia ada 2 saudara perempuan seribu dan dia ada seorang saudara lelaki kandung, SLK. Saudara perempuan seribu akan dapat 1/3. Sebab apa? Saudara seribu kalau dia seorang 1/6. Kalau dia ramai 1/3. Yang boleh halang 1000 daripada dapat 2 je. Kalau si mati ada zuriat, tak kira lelaki perempuan, 1000 tak dapat. Kalau si mati ada asal dia, siapa dia? Ada ayah, ada datuk, ada moyang, saudara 1000 takkan dapat. Dia ni ibarat Sarah nak buat apa? Senang sangat tak dapat. Senang sangat tak dapat. Tapi saudara lelaki kandung, kalau dah Salimah mati, dia ada anak perempuan, tetap dia dapat. Dia akan dapat. Tapi lelaki ni tak ada anak, maka kita kalau buat anak sini, tak jadi kes lah. Tak jadi kes masyarakat. Jadi kat sini, dia akan mendapat asabah. Asabah ni apa dia? Bahasa mudahnya baki harta. Dapat baki harta. Baik, kita buat kiraan. 2, 6, 3. Dia boleh masuk dengan nombor 6. 2 darab 3, 6. 6 darab 1, 6 darab 1, 6. 3 darab 2, 6. Jadi ni dah jadi 6. Kosong dekat sini, 12 sini 6. Maka yang ni jadi isu ni. Ni jadi isu. Isunya apa? Takkanlah saudara kandung tak dapat pusaka. Takkanlah macam tu. Jadi menyebabkan ulama pada zaman sahabat ni duk mikir, maka keluarlah pandangan daripada Sayyidina Zaid bin Harisah, Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengeluarkan pandangan. Dia kata apa? Bagi kepada ni sama macam kadar 1000 juga. Tengok pula pada surat sebelah. Okay. Jadi bila jadi kadar 1000 kita baca, boleh nampak Boleh nampak? Asalnya tak dapat kan? Kita nak bagi dia dapat. Jadi Salimah mati sekali lagi. Dia meninggalkan suami tadi, rugi pada. Meninggalkan ibu, dia meninggalkan 2 saudara perempuan 1000, contoh ataupun lelaki 1000, 1 saudara lelaki kandung. Ya. Suami dapat 1/2 sebab Salimah tak ada zuriat. Ibu dapat 1/6 sebab apa? Salimah ada adik-beradik ramai. Jadi kat sini, tuan-tuan sekalian tengok sini. Baki dekat sini ada berapa? 1/6 ni 1. Jadi dia macam ni. 6 ambil 6. 2 darab 3 6. 1. Baki apa? 2. Baki ada 2. Kat sini ada berapa orang? Ada 3. 2 boleh tak bagi 3? Boleh kalau pakai kalkulator. Dia keluar lah poin-poin, tapi tak nak kalkulator. Kita buat macam mana? 6 kena darab dengan 3. 6 darab 3 18. 3 darab 3 9. 1 darab 3 3. 2 darab 3 6. Jadi bila 6 bagi 3 dapat 2 2 2. Maka dapatlah saudara kandung sama macam saudara 1000, dapatlah merasa, kata orang Boston, merasa juga harta Salimah. Allah yarhamah Salimah tadi. Faham ke faham ni tuan-tuan sekalian? Faham? Tak faham pun angguk lah. Baik. Apakah syarat-syarat dalam masalah mustarakah atau musyarikah ni? Syarat dia. Apa syarat nak jadi kes macam ni? Ya, ada syarat dia. Bukan senang juga. Sebab ni kes yang jarang-jarang terjadi. Syarat-syarat dalam masalah musyarakah adalah seperti berikut. Hendaklah saudara seibu itu 2 orang atau lebih, sama ada laki-laki atau perempuan. Kenapa dia nak 2 orang? Kalau seorang, kita tak kalau seorang sini. Kalau sini seorang, kita sini, kita buat balik contoh. Salimah mati sekali. Dia ada suami, dia ada ibu, dia ada seorang saudara 1000, dia ada 1 saudara lelaki kandung. Kalau seorang kat sini, dia jadi apa? 1/6. Ibu 1/6. Suami 1/2.
4, 5 ada bagi tak? Ada bagi 1, 6. Tak jadi kes kan? Tak jadi kes masyarakat. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, hendaklah saudara lelaki kandung dan bukan saudara lelaki sebapa. Hendaklah mesti dekat sini saudara lelaki kandung saya, bukan sebapa. Bukan sebapa. Kenapa bukan sebapa? Kalaulah kat sini bukan saudara lelaki kandung, Salimah mati dia suami, ada ibu, ada 2 saudara seibu, ada seorang saudara lelaki sebapa. Sebapa ni kuat juga tuan. Sebapa dengan kandung ni dua-dua ahli asabah. Tapi bila ada dua-dua, kandung saya dapat, sebapa tak dapat. Tapi kalau kandung tak ada, sebapa akan dapat. Dalam kes ni, kalau ada sebapa tak akan dapat. Telur semua tak ada, memang kosong telur. Dengan telur-telur tu lah dia dapat tengok sahaja. Cukuplah dengan telur yang ada. Maka bahagiannya akan gugur secara ijma' dan tidak ada beza sama ada seorang ataupun ramai. Nampak tak? Ni kita kena faham dalam isu ni. Cara pertama apa tadi? Mestilah saudara seibu itu 2 orang. Mesti 2 orang. Mestilah juga tidaklah saudara lelaki kandung ke situ, tempatnya diduduki oleh saudara lelaki sebapa. Ya? Yang ketiga, hendaklah saudara lelaki kandung itu lelaki. Mesti lelaki. Mesti apa? Lelaki. Jika perempuan mana pula? Jika sini bukan lelaki, sini satu saudara perempuan kandung. Bagaimana tu Allah SWT kat situ? Maka kita tengok kat buku tu, kita sebut, maka dia akan mengambil bahagian dalam warisan dengan cara fardu dan akan diaukan masalah, maka terbatal perkongsian. Saudara perempuan kandung Allah SWT, kalau dekat sini saudara perempuan kandung, dia akan dapat berapa? Siapa tahu? Perempuan kandung. Perempuan kandung ni kalau dia seorang, dia akan dapat setengah. Dia akan dapat setengah. Kalau sini setengah, habis dah duit. Habis dah. Tadi setengah. Habis dah. Tapi tak begitu. Dia akan jadi kes apa nama? Namanya kes aun pula. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Maka 8 dah akan naik jadi asal masalah dekat sini. 8, 3, 1, 1, 3, 8. Settle masalah. Orang kata perempuan tak kuat kan? Siapa kata perempuan tak kuat dalam keluarga? Kuat juga. Dia boleh jadi macam kadang-kadang lelaki pun kalah dengan perempuan. Jadi janganlah ikut Siti Kasim kata faraid ni tak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu sesuai dengan keadaan semasa sekarang. Boleh tuan-tuan? Tu pentinglah sedikit kefahaman kepada tentang kalau rajin-rajin sebelum keluar tengok dulu roda impian tu. Tengok macam mana kadar-kadar yang ditetapkan oleh syarak dalam kehidupan kita. Baik. Soalan ke-121. Siapakah diistilahkan dengan Banu Adyan, Banu Allad dan Banu Akhyaf? Ni saja saya letak tuan-tuan sekalian. Banu Adyan diistilahkan kepada saudara lelaki ataupun perempuan kandung, disebut Adyan. Banu Allad ialah saudara lelaki dan perempuan sebapa. Banu Akhyaf iaitulah saudara lelaki dan perempuan seibu. Itu istilah saja. Macam juga kita panggil pak cik sebelah bapa ammu, pak cik sebelah mak khalun, kita panggil khalun. Hadza khali, hadza ammi, contoh ni bapa. Tapi kita sama tu pak long sebelah mak, itu pak long sebelah ayah. Pak long kita satu je, pak long ayah, pak long mak. Tapi Arab ammi, khali, ammati, khalati, ibnu ammati, ibnu khalati. Contoh, itu istilah daripada bahasa Arab saja. Nak pergi belajar, pergi dekat Semak Quran. Soalan ke-122. Adakah para ulama berselisih pandangan mengenai pewarisan? Yang ni paling susah sekali dalam bab faraid ini. Jadi tuan-tuan kena berhati-hatilah untuk tajuk ni. Saya pun ketar nak mengajar bab ni. Ini paling payah. Saya kata saya tabik. Bab ni paling payah sebab dia banyak carta pengiraan. Kalau kita goyang bab kadar yang ditahu oleh ahli waris, kita takkan mampu nak menguasai bab ni. Jadi kita baca sikit supaya mukaddimah untuk kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Baik. Tak kalau datang. Jawapan,
Pengarang kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji dikarang oleh 3 ulama besar. Syekh Mustafa Khin, Mustafa Az-Zarqa, Ali Asy-Syarbaji. 3 orang. Ditahqiq oleh Menteri Agama kita sekarang, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Menyatakan bahawa hukum berkenaan datuk dengan saudara kandung dan sebapak ni tidak disebut dalam Al-Quran, tak disebut. Tak. Mahupun dalam Al-Sunnah, dalam hadis pun tak ada. Hukum yang wujud adalah berdasarkan ijtihad para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tak ada pada zaman Nabi, tak ada Quran pun tak sebut, dalam hadis pun tak sebut, dia berlaku pada zaman sahabat. Isunya apa? Isunya satu je isu. Layak tak saudara-saudara dapat kalau datuk balik? Saya duduk kat sini Sekitar lagi. Datuk. Ni datuk boleh cucu. Ni kita akan dapat insya-Allah. Tak perlu pergi angkat sembah. Jadun datuk. Datuk sini mesti syarat dia ayah kepada ayah saja. Ayah pada mak tak dapat. Faham? Saya ada 2 datuk. Sama macam tuan-tuan. Kalau datuk pula ayah saya, namanya Said Umar. Said Muhammad Bakri bin Said Ishaq bin Said Umar. Belah mak sesuai nama dia. Syarifah Maznah binti Said Bakar Umar. Ada 2 malai. Said Bakar tak dapat angka saya. Said Umar dapat, tapi dua-dua dah tak ada. Allah SWT tak ada. Maka akan dapat. Jadi datuk ni, isunya apa ya? Isunya adakah datuk akan mengambil martabat ayah ataupun tak? Itu isu dia. Sebab kalau nak datuk dia ambil martabat ayah, apa dia martabat ayah? Kuat tak kuat? Ayah ni kuat. Undertaker, tuan-tuan sekalian. Ayah ni kuat. Kalau dia ada seorang, dia akan dapat semua harta. Itu kekuatan ayah. Kalau mamat mati, dia ada ayah, ada mak. Mak dapat 1/6, mak dapat 1/3, baki semua ayah satu. Pergi umrah, duduk sofa tahun, tapi sekarang balik PKP. Mak. Ayah kuat. Ada ayah, mak mati. Dia tak ada anak. Dia jutawan, mati milioner, jual property. Dapat saja pun sedap. Elah sikit. Tak kena beli kat Sofia Al-Mak dia jual. Sebelik sangat sesuai. Kata beli 2. Mak tu mati. Dia tak ada anak, tak kahwin. Sibuk dengan bisnes dia. Property saja. Dia mati. Berapa kali dia sebut ni? 4 kali. Tak beli lah. Kemudian Allah SWT bila dia buat macam tu, dia mati. Sibuk sangat bisnes, mati. Mama bukan Said Muhammad Bakri, mama. Saya kahwin, saya ada anak. Jadi dia ni ada 8 orang adik-beradik. Semuanya buat bisnes gym. Pada sodor mereka macam saya. Dan dia ada ayah seorang gaul, dua-dua gaul kaki. Mamat ni mati. Yang dapat pusaka ayah yang gaul tadi, yang 8 abang sadar takkan dapat apa-apa. Faham? Kita tak faham. Maksudnya ayah menolak api 8 orang. Kuatnya ayah. Jangan main-main. Baik, isunya kalau dia ambil martabat ayah, confirm adik-beradik takkan dapat. Betul? Adik-beradik takkan dapat. Tetapi dalam konteks kita dekat Malaysia, kita guna, sebab dalam kes ni 2 mazhab. Satu mazhab Imam Zaid, Sayyidina Zaid bin Sabit, pakar faraid pada zaman Nabi SAW. Satu lagi pandangan ulama mazhab yang lain. Mazhab yang pertama kata apa? Dia kata datuk ambil martabat ayah. Bila kita guna pandangan ni, tak perlu belajar dapat datuk. Kita mudah kerja Allah semalam. Bila sebut je Ali mati, ada datuk, ada 7 abang, 9 kakak, datuk ni akan dapat 100% sebab dia ambil martabat ayah. Tapi yang menjadi susahnya kita, apa saya boleh juga sebab nak bagi kita belajar, kalau dah sebab kenapa dia kata, kalau pandangan mazhab ni, kenapa dia kata ayah dapat martabat datuk dapat martabat ayah? Sebab seseorang itu tengok dia punya hubungan. Datuk, ayah, Ali ataupun si mati. Datuk ni berhubung dengan Ali dengan sebab apa?
Dengan sebab ada ayah. Jadi kalau tak ada ayah, maka dapatlah kepada datuk. Itu pandangan dia. Itu pandangan mazhab pertama. Tetapi mazhab yang kedua ni lah yang pening sikit kita nak belajar. Dia kata datuk tak ambil tempat ayah. Datuk tak ambil tempat ayah. Kalau datuk ambil tempat ayah, mazhab pertama. Datuk tak ambil tempat ayah. Yang ni yang kita nak bincangkan pada bulan depan. Bukan bulan ni, kita hanya belajar mukadimah tentang benda tersebut. Saya nak tuan-tuan study dulu. Bukan study dulu bab ni. Baca betul-betul. Kita baca ni ya. Pengarang kitab Fiqh Al-Manhaji menyatakan bahawa hukum berkenaan datuk dengan saudara kandung dan sebapa tidak disebutkan. Saya baca tadi. Oleh itu terdapat pelbagai pandangan daripada para sahabat radhiyallahu anhum dalam permasalahan ini. Begitulah juga dengan pandangan para ulama mazhab. Para sahabat radhiyallahu anhum merasa bimbang untuk mengeluarkan fatwa atau sebarang pandangan mengenai pusaka datuk bersama saudara. Punya bimbang. Kita sekarang tak belajar agama pun keluar fatwa. Nak kemai keluar fatwa lebih daripada ulama keluar fatwa. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ali siapa tak kenal antara ulama di kalangan para sahabat. Seorang yang sangat alim, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam peristiwa perang Allahu akbar. Perang antara Nabi dengan Yahudi di Madinah. Satu hari Nabi menyebut kepada para sahabat, aku akan menyerahkan bendera ni esok kepada orang yang Allah cinta pada dia dan dia cinta pada Allah. Maka ketika tu semua tuan-tuan sekalian, para sahabat ni termasuk Sayyidina Umar, dia kata, aku sangat nak hari tu, esoknya akulah yang akan Rasulullah pilih, sebut nama aku. Umar datang. Dia macam tu cara dia. Macam kita cabutan bertuah lah. Nak sangat nama kita naik. Jadi sahabat nak, sebab Nabi kata akan bagi bendera tu kepada orang yang Allah cinta pada dia dan dia cinta pada Allah. Sahabat duk tunggu siapa dia Nabi nak panggil esok. Sehinggalah Nabi menyebut, Aina Ali? Mana Ali? Waktu tu Sayyidina Ali tengah sakit mata. Dipanggil Sayyidina Ali menghadap Nabi SAW. Nabi pun dengan mukjizat Rasulullah sembuh sakit mata Sayyidina Ali dan diserahkan bendera tersebut kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka tahulah para sahabat ketika itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini bukan orang biasa bosku, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang menantu kepada pemimpin negara, tapi dialah antara yang paling susah sekali. Pernah satu ketika dia balik rumah, sikit cerita tentang karamah ataupun kehebatan Sayyidina Ali. Dia balik rumah, dia tanya kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ya wahai Fatimah, kita nak makan gapo ni malam ni? Bila bukan orang Kelantan, dia cakap Arab. Nak makan apa malam ni? Nak makan apa hari ni? Dia kata, wahai suamiku, tak ada gapo nak makan. Tak ada apa. Nothing. Kita anak JKK baru nak makan ayam panggang hari-hari. Makan apa suamiku? KFC. Esok McD. Ni ayam golek. No, ayam accident. Semua makan sedap saja. Baru JKK, belum naik pangkat besar lagi. Nah, ahli majlis dan sebagainya. Bukan sini, di Papua Nugini. Jadi ketika tu Sayyidatuna Fatimah bagi duit pada Sayyidina Ali, bagi duit. Bukan Ali tak ada duit, memang tak ada duit, tak ada kerja. Bukan tak ada kerja, memang dia susah. Dan tidaklah diberi oleh Rasulullah kehidupan yang mewah. Dan Nabi sendiri pun tidak mewah. Dia keluar. Itu cerita yang panjang lah, kisah dia tu. Tapi nak sebut, susah Sayyidina Ali. Dan ada satu kisah lagi, dia keluar pada satu hari musim sejuk. Nak dapat makanan, perut ni krok-kerak perut. Kita krok-kerak nak berok. Nak makan kenyang sangat. Dia keluar, dia pergi jumpa Yahudi. Dia kerja apa dengan Yahudi? Setimba air dapat sebiji buah kurma. Sebiji buah kurma, tuan-tuan. Kita sebiji orang bagi, kita marah. Mau ingat aku benda? No, Yusuf Tayyub penuh lah peti ais. Sebiji penuh jari dia, pergi balik rumah, bawa kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Itu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata apa? Sesiapa yang suka menempah lubuk api neraka Jahannam, maka jatuhkanlah hukum pusaka berkenaan datuk bersama saudara-saudara. Sayyidina Ali tak berani nak keluar fatwa. Itu sahabat tu.
Sayyidina Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Nabi suka sangat dengar bacaan Quran daripada dia. Dan tuan-tuan jangan tinggal baca Quran setiap hari. Bacalah. Lepas subuh baca. Tak, orang yang sentiasa natlu sabahan wa masaan, baca pada waktu pagi, pada waktu petang Al-Quranul Karim. Dia akan menerangi kubur tuan-tuan. Baru ni anak murid saya seorang, nama Aidil Sofwan, umur 13 tahun, meninggal dunia. Tengah tidur meninggal. Abang dia kejut pukul 6, dia bangun lagi. Kejut kali kedua, tak ada. Sebab jangkitan kuman. Dia luka dekat kaki, pera dia tu merebak. Tak bawa ke hospital. Dan jadi cerita macam tu lah keadaan. Qad warufatil aqlam wa jaffatis suf, diangkat dah pena, dah kering, dah dakwat. Memang Allah takdir macam tu. Kali pertama mak ajak dia tak nak. Lain nak sakit, dia ajak mak pula tak nak pergi. Jadi cerita nak. Ini kata meninggal umur 13 meninggal. Kita umur 73. Allah bagi sihat lagi. Jadi banyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang tentang isu perwarisan datuk bersama saudara-saudara ni. Moga mendapat kefahaman kepada kita biiznillah ya azza wa jalla. Hadza billahi taufiq. Dan insya-Allah saya nak buat pengumuman sikit tuan-tuan sekalian. Di Mataf Baidi kita buat pembesaran surau, bukan nak lawan 2B tau. Sebab kita tak sepit sangat. Pelajar tahun depan kita ada penambahan. Itu pelajar batch ketiga. Saya tak nak bantuan tu, saya nak sebut kita ada kelas bersama Tuan Guru Ustaz Siddiq Noh pada setiap hari Selasa, minggu kedua selepas asar. Kalau tuan-tuan ada masa dan kelapangan, jemputlah datang. Kelas pertama dia pada bulan September ni, setiap hari Selasa selepas asar. Jemput datanglah, belajar apa yang patut meraihkan Tuan Guru yang datang ke tempat kita insya-Allah. Kebetulan dia ada kuliah di Tambun, saya minta dia datang sekejap sebab dia selalu ambil produk kami. Saya jumpa di masjid Muttaqin saja. Dia kata datanglah Guru, mari tempat kami buat kuliah sekali. Alhamdulillah dia setuju. Insya-Allah pada Selasa minggu kedua insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.